Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi InsyaAllah wabarakatuh. hari ni kita nak berbicara mengenai bisnes. Bisnes ni benda yang orang panggil timbul cukup banyak waktu pada tahun 2023 ni lah. Sebab sekarang ni zaman moden. Jadi antara cara paling cepat untuk kaya katanya adalah dengan melalui bisnes. Jadi kita nak tahulah macam mana realiti orang panggil dark side bisnes tu sendiri. Macam mana tu? Dark side mak. Dark side. Dark Okay, side. kita kembali, kita pergi kepada panel yang pertama lah. Okay, silakan. Kenalkan nama dan sebagainya. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberinya Faris lah, panggil Faris lah. Okey, so biasanya kawan-kawan ni dipanggil Abang Yeh. Yeh lah. Jadi sebelum tu saya nak clarify sikit lah. Saya bukannya business owner ataupun founder produk-produk besar, bukan bukan. Cuma kita hari ni kita nak just sharing pengalaman bekerja dengan syarikat bisnes lah. Okay. So bila kita kecek tentang bisnes ni, kau kelatih tak apa kau? Sila. Kau kelatih tak apa? Tak ada masalah. Nanti kita buat subtitle bawah dah. Dah. Jadi kita kalau kecek tentang bisnes ni, biasanya perspektif orang luar ni dia suka melihat orang-orang yang dah berjaya. Ngerti dah tu. Betul tak? Macam contoh lah, keluarga terdekat ke, saing-saing kita yang buat bisnes, boleh pakai kereta besar, boleh buat rumah besar, duit banyak dan sebagainya. So orang nampak benda tu sebagai satu benda yang mudah. Biasanya orang nampak bisnes ni benda yang pak start bisnes tu jadi kaya. Betul tak? Ngerti dah situ. Tapi orang tak nampak macam mana depan-depan. Betul. Sebab the process daripada awal sampai ke akhir tu orang tak nampak. Di tengah-tengah tu. Jadi biasanya orang nampak ni sekadar daripada luaran sahaja. Itulah biasanya perspektif ramai tentang bisnes ni, tentang kekayaan, kemegahan semata-mata. Biasanya tentang bisnes ni. Kerja di bahagian bisnes bagi ke apa? Saya tekstil. Pakaian lah. Berapa tahun tu? Alhamdulillah, tahun ni dah masuk tahun yang kedua lah. Tahun ketiga, sorry. Dah masuk 21-22 ini. Baru ni dah 2 tahun. Tahun 2 tahun lah. Okay. Kita terus kepada Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diri adalah Wan Muhammad Halim. Okay, boleh panggil Halim lah. Jadi kalau nak bercerita tentang bisnes ni, saya bukanlah orang yang pandai. Saya pun tak tahu. Cumanya ada dalam kalangan keluarga saya yang bekerja dalam bidang bisnes sendiri. So kalau kita bercakap tentang bisnes ni, kita kena faham kalau pada zaman sekarang ni kita dah ada pelbagai jenis bisnes dah. Yang pertama antaranya adalah bisnes yang online, bisnes yang fizikal yang biasa kita dapat kat kedai. Yang paling latestnya kalau kita boleh nampak adalah bisnes based on viral. Kalau perasan kan, kalau dekat Kelantan ni, kat TikTok biasa. Betul. Kalau kita perasan kat Kelantan, kalau timbul contoh Milo ais kepal sebagai apa lagi banyak, steamboat, banyaklah sebenarnya benda-benda hak bisnes yang wujud bagi cendawan ni disebabkan oleh benda viral. Dan apabila benda viral ni pasti dia akan hilang. Lama-kelama dia akan berkurang lah dia punya viral tu kan. Jadi konsistensi dalam bisnes ni dia akan bergantunglah kepada macam mana seorang bisnes tu nak tarik pelanggan dia. Macam mana memastikan pelanggan yang regular ataupun pelanggan yang tetap ni sentiasa datang dan boleh menaik pelanggan yang baru. Betul. Saya pun setuju sebenarnya dengan pendapat Halim, sebab kalau dalam bisnes ni marketing viral adalah salah satu cara untuk marketing, untuk tarik pelanggan. Bad marketing ke good marketing? It's a bad marketing actually. Bad marketing sebab dalam marketing ni dia ada organic reach ataupun kita paid review ataupun paid marketing dan sebagainya. Dan salah satu dalam marketing ni antaranya adalah viral marketing. Betul. Salah satu cara express. Dia panggil cara express lah. Cara express untuk cepat orang tahu dia punya kedai,
jualan dia dan sebagainya. Tapi macam Halim bagi tahu tadi, saya setuju sebab viral marketing dia tak kekal. Tak permanent lah. Dia mungkin akan viral tapi dalam masa yang sementara. Contoh hari ni viral, seminggu, 2 minggu, sebulan, orang masih akan datang ke kedai dia. Tapi selepas tu mungkin orang tak datang dah. Sebab hanya viral semata-mata. Contoh, kita ambil dulu, kita ingat beberapa tahun yang lepas, aiskrim pasu. Ingat Kita aiskrim pergi pasu? makan kan dulu kan? Kita pergi makan dulu. Semua kedai, satu kedai, semua kedai ada dulu. Betul? Sekarang tak ada dah. Aiskrim pasu dah tak ada sebab viral. Betul. Tapi dia tak mampu untuk kekalkan dia punya approach terhadap customer dia. So betul lah apa yang Halim cakap tu. Kita nak tahu pula, disebabkan kita tahu dua panel hari ni ada pengalaman dan ada juga yang kenal orang yang jalankan bisnes. Macam mana dark side tu, bisnes tu? Dark side tu. Kita nak tahu kat situ. Oh my Okay, god. Dark side. Untuk dasar ni saya bagi kepada saudara Faiz lah sebab bukan bidang saya ni. Bagi dulu. Okay, kalau dia bukan dark side lah, dia macam reality lah, reality. Kata dark side ni benda-benda yang tak elok, tapi dia reality dalam bisnes. Sebab saya ada pengalaman bekerja dengan syarikat bisnes. So actually kalau dalam bisnes, of course bila kita nak buat bisnes, kita nak satu margin ataupun keuntungan dalam kita punya produk kan. So bila kita nak berniaga, kita nak dapat modal dan kita nak jual dengan harga yang memberi keuntungan kepada kita. Jadi realiti sekarang, ekonomi semakin jatuh, betul tak? Betul. Ekonomi semakin merudum, kuasa beli semakin menurun. Kebanyakan masyarakat dekat luar sana pun tak sanggup untuk spend duit untuk beli pakaian-pakaian yang mahal, produk-produk skincare yang mahal sebagai contoh. Dia lebih suka untuk spend duit kepada family. Betul tak? Spend duit untuk kegunaan keluarga dan sebagainya, barangan asas rumah dan sebagainya. So kuasa pembeli semakin menurun. So dekat situ menjadi cabaran kepada peniaga-peniaga usahawan-usahawan ni untuk meletakkan margin yang tinggi dekat produk dia. Mungkin kalau kita nampak kejayaan pada Lon ini kan, Betul. dia mengeluarkan menu rahmah. Kan? Kalau perasan menu rahmah ni. Betul. Dan kalau saya perasan lah, ada pengguna-pengguna yang mengatakan bahawa bukan pengguna, peniaga mengatakan bahawa menu rahmah ni tidak relevan. Betul. Disebabkan dengan menu rahmah ni, margin yang nak dicapai oleh peniaga tu semakin tersangat-sangat sikit. Betul. So macam mana tu? Kalau dari sudut margin, ya saya setuju. Memang kalau dilihat dari segi harga barang sekarang, memang dengan menu rahmah yang RM5 satu menu, agak sedikit margin dia. Bahkan CEO Maidin sendiri bagi tahu margin tak tinggi. Tapi kita boleh bertahan mungkin dalam masa 3 bulan. Tetapi perlu kita tahu bahawa inisiatif menu rahmah ni hanyalah untuk membantu golongan-golongan B40 di Lembah Kelang terutamanya. Kalau di Kelantan mungkin kita masih dapat satu pinggan RM5, RM4.5. Nasi kerabu pun mungkin RM4.5 dapat kat Kelantan. Tapi kalau dekat Lembah Kelang, di Kuala Lumpur dan sebagainya, satu pinggan RM5 agak mustahil. So mungkin itu inisiatif awal sahaja. Untuk short term mungkin bergunalah menu rahmah, tapi untuk long term agak sukar untuk peniaga sustain. Betul. Cari benda lain lah kan? Betul. Jadi berbalik kepada menu rahmah ni, sebenarnya adakah berbaloi ataupun tak diperkenalkan menu rahmah tu kepada pelanggan? Macam mana? Okey, ini pada pandangan saya lah kan. Untuk menu rahmah ni, dia tidak berbaloi lah sebenarnya. Sebabkan walaupun peniaga, dia masih lagi dia keuntungan. Dia bukannya dia peniaga tu dia beli barang ni, dia jual dengan harga ni. Tak, kita kena fikir costing lain. Bukan contohnya nak goreng ayam. Nak jual ayam, nak goreng ayam, takkan pakai ayam je. Minyak lagi, costing lagi. Semua benda-benda tersebut ni, sewa lagi, gaji betul. staff lagi. Itu realiti yang berlaku lah. Itu realiti sebenarnya peniaga. Jadi peniaga ni terbeban jugalah pada peniaga sebenarnya. Banyak kos yang perlu ditanggung lah. Di situlah realitinya.
Sebab tu kalau kita sama-sama kawan-kawan ni, kalau ada yang berniaga, janganlah minta harga member. No harga member Jangan minta harga member. Member dah dropship. Ambil RM15 je. Contoh barang RM20, jual RM25. Harga member lah. Nak ambil untung kat mana lagi RM5, betul tak? So tak payahlah, support member lah. Bayar ikut harga asal lah. Jadi itulah realiti bisnes pada zaman moden 2023 ni. Pada hari ini sekaligus berlakunya krisis ekonomi pada 2003 tahun ini. Jadi secara kesimpulan lah, kita nak recap balik, kita nak wrap balik, mungkin dalam seminit ataupun 2 minit daripada panel-panel. Okay, silakan. Halim dulu lah. Kesimpulan. Halim. Okay, sudah. Kesimpulan dia, bisnes ni tak seindah yang disangka lah. Dia kalau sebab tu kalau kita melihat kepada situasi semasa, ramai orang lebih suka untuk makan gaji. Betul. Sebab makan gaji, setiap bulan ada gaji, RM1,500 ke RM2,000 paling kurang dapat dalam hujung bulan. Tapi kalau berniaga, tak semestinya sebulan tu akan dapat amount yang sama bulan ni dan bulan lepas, bulan depan dan sebagainya. Sebab ekonomi semakin berubah dari semasa ke semasa. Permintaan semakin pelik-pelik daripada customer. Mungkin hari ni customer nak macam ni, esok nak macam ni. So bisnes agak struggle lah. Tapi pilihan masing-masing. Kalau nak teruskan dengan bisnes, mungkin itu pilihan masing-masing. Tapi perlu untuk bersabar lah dalam nak sustain bisnes. Itu je lah kesimpulan. Sila. Okay, baik. Untuk kesimpulan lah, kita ambil lah sebagai contoh, sebab perniagaan ataupun bisnes ni adalah salah satu perniagaan ataupun kerja yang mana Nabi sendiri buat kan. Jadi antara orang kata apa, antara punca sunnah atau sunnah lah, kita mengikut sunnah. Cumanya mungkin untuk kita mendapatkan keuntungan tu, dia akan bagi masa yang sangat panjang lah. Bagi contoh yang tadi kan, bila kita nak perkenalkan satu benda, perlulah untuk kita fikirkan margin. Bagi contoh kalau dalam bidang pertanian atau niaga yang dalam bidang pertanian kan, dia memerlukan masa yang panjang dan memerlukan kos yang agak tinggi lah untuk permulaan, dan pasti ni akan untuk kata break even ataupun untuk mendapatkan untung tu dalam masa yang agak panjang. So, dan kalau boleh elakkanlah supaya kata apa tadi, elakkan wujudkan bad marketing dalam perniagaan, supaya benda tu ni, sebab kalau bad marketing ni kita tidak akan kekal lama lah. Satu lagi, image kita pun tak baik lah. Orang dah nampak kita dengan bad marketing kan. So Itu sajalah. Okey, itu saja. Jadi macam temu ramah pula hari ni. Tapi ini podcast lah, kita nak berbicara mengenai bisnes dan realiti di sebalik bisnes tu sendiri. Ada orang suka bisnes, silakan. Ada yang suka makan gaji, silakan. Itulah cara kesimpulannya yang kita boleh ambil lah. Bisnes ada pro and cons dia. Ada kebaikan, ada keburukan dia. Dan makan gaji pun ada kebaikan, ada keburukan dia. Tetapi kedua-duanya berbaloi lah kalau dia diusahakan dengan sebaik mungkin. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.